Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua penonton dan juga semua yang mengikuti slot Sembang Niaga. Setiap minggu kita biasa bersiaran, insyaAllah setiap Rabu malam. So malam ni kita sekali lagi bertemu dan sesi kali ni kita bawa kelainan sikit. So untuk beberapa minggu yang sebelum ni semuanya kita bawa usahawan-usahawan lelaki. So hari ni kita bawa ni yang dia orang cakap Iron Ladies yang kita bawa pada malam ni. Alright, insyaAllah. Okay, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, malam ni kita bersiaran seperti biasa di platform FB ABA Malaysia. Dan topik kita malam ni adalah menangani isu dan cabaran krisis semasa untuk sektor pembinaan, dekorasi dalaman dan perabot. So kita bawakan kedua usahawan dari bidang yang saya sebutkan tadi sebagai panel jemputan dan saya menjangkakan sesi malam ni kita dapat berinteraksi dengan baik. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan ada soalan ataupun ada pendapat, komen, boleh berkongsi dengan di bahagian komen itu. Boleh like, boleh share supaya ramai yang dapat mendapat manfaat daripada sesi malam ni. Right, sebelum tu saya suka juga nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan, sesi Sembang Niaga adalah satu slot online business forum yang dikuasakan oleh ABA Malaysia sebagai salah satu platform ataupun wacana untuk kami berkongsi, membawa pendapat ataupun pengalaman perkongsian daripada usahawan-usahawan SME untuk dikongsikan dengan semua komuniti bisnes terutama SME di luar sana. So sebelum saya teruskan kepada soalan-soalan, terlebih dulu saya nak perkenalkan kita punya panel pada malam ni, panel jemputan Puan Zarina Ahmad dari ZAC Interior and Builders Sdn Bhd, satu firma dalam bidang dekorasi dalam bidang pembinaan construction, dan juga seorang lagi adalah Puan Nosina Jumain dari The Goods Interior Sdn Bhd, satu syarikat yang membekalkan perabot base di Bukit Jelutong. Dan of course malam ni bersama dengan panel tetap sparring partner saya untuk setiap Rabu malam, insyaAllah, Coach Hasri Yusof, President of ABA Malaysia. So sebelum tu mungkin Coach Hasri boleh bagi sedikit background ataupun ada add on daripada apa yang saya maklumkan tadi. Okay, thank you Sam. Puan Zarina, Puan Sina, selamat datang ke ABA Malaysia Sembang Niaga. Ini adalah platform buat bicara usahawan dalam bidang-bidang tertentu. So far ABA Malaysia dah 16 tahun, kita dah touch up ke more than 20 sectors lah. 20 sectors dan pelbagai sektor kita dah buat. Jadi Sembang Niaga ni pun kita aim untuk bawa usahawan sampai tahap more than 20 sectors juga, supaya audience dapat mendengar dan juga pengusaha-pengusaha pun dapat berkongsi, because 20 sectors ni banyak sebenarnya, dan apa yang dapat dikongsi sebenarnya bukannya not just cara mendirikan bisnes tu, not just cara membuat profit dan sebagainya, kan? It's all about macam mana kuat semangatnya, macam mana kepandaian, okay? Macam mana financial literacy, okay? Because bagi saya orang berniaga ni just like orang dapat pergi haji, kan? Ada orang dapat duit, lambat pergi haji dan sebagainya because of tak dijemput lagi. So begitu juga bisnes pun macam tu juga. Itu pendapat saya, because business is not for everyone, kan? Ramai orang cuba berniaga tapi fail.
ataupun pergi separuh jalan saja, because pasal dia nampak sebuah perniagaan tu senang. Dia pun mungkin jealous. Best lah meniaga kan, tengok Puan Zarina drive go car, Puan Sina gini-gini kan, okay, masuk office suka-suka je kan. So dia orang jealous actually kan. I pun ramai kawan-kawan yang dah retire dengan EPF 2-3 juta lah. Kadang-kadang tanya, Asri aku nak involve dalam bisnes boleh tak? Saya kata, involve lah. Aku peduli apa aku? Sajalah because among friends lah. So I kata no lah, better don't. Your blood, your nerve, your brain dah macam regimented untuk bekerja kat office. So at that age, umur 58, 59, 60, you nak turn dengan semangat untuk berniaga dengan cara thinking tu, kata it's not easy, kadang-kadang difficult pun. So that's why business is not easy. So jadi usahawan yang masih ada bisnes sekarang, yang masih masih dalam proses nak buka balik ni, okay? Walaupun kalau ikut SME Corp, dia kata dah hampir 30% daripada SME kita dah gulung tikar lah basically lah. Tapi statistik tak keluar lagi lah, jadi kita pun tak tahu sebenarnya. So we hope that the statistik tu tak betul lah, Sam, ya? Ya. Kan, we hope that statistik tak betul. Jadi malam ni apa yang kita nak kongsinya adalah kita dah tukar format macam Cik Sam cakap tadi. Instead of kita bercerita tentang benda sedih, benda-benda yang dah lepas dah, kita akan bercerita tentang persiapan. Kalaulah diizinkan kita diberi beroperasi balik dalam masa 2 hingga 3 minggu atau paling lambat dalam masa 30 hari. Katalah 1 September paling lambat kan. Okay? So kita akan cerita tentang persiapan. Okay? Contoh macam ni lah. Tadi masa persiapan pagi tadi saya cakap dengan Sam, macam mana sebuah perniagaan, 2 buah perniagaan yang katalah sekarang ni hujan lebat, minggu depan nak buka bisnes kan, so kalau sekadar baju tu kita jemur sekali, jemur sehari boleh kering, betul tak? Tapi kalau kapet yang dah basah, dia memerlukan berapa lama Puan Zarina nak kering? Mungkin 2 minggu kan? 2 minggu, 3 minggu Itu adalah satu analogi bahawasanya bila kita buka bisnes balik, dia tak secepat tu. Kan? Dia tak secepat baju yang sidai cepat kering tadi. Kan? Dia macam sekeping kapet yang basah, yang bila kita jemur balik, dia tak kering serta-merta. Dia take about 3-4 weeks atau sebulan untuk kering yang betul. Jadi benda ni lah yang banyak kita cerita malam ni. Macam mana persiapan yang katalah kita akan dibuka pada 1 September tak? Dia punya client sale tak naik. Kita buka, mana sale tak naik. Walaupun kedai makan sekalipun. Kan? Adalah orang datang beli bungkus semua tu, tapi dia tak macam teori. Teori mengatakan kalau buka bisnes orang datang. Tak macam tu. Kan? Di realitinya adalah dia ada cycle dia. Kan? Cycle dia perlu betul-betul dan sebagainya. Ya. Jadi itulah dia punya hala tuju perbincangan malam ni. Jadi apa persiapan yang kita nak buat? Cerita sedih-sedih kita tak nak cerita dah benda ke belakang. Kita lebih ke arah benda-benda positif, benda-benda yang kita hope that katalah moving forward lah. Ya, moving forward, the 1 September kita akan buka dengan lebih yakin. But very sure semua businesses akan melalui proses tadilah, proses yang tak macam baju kita sidai 2 hari tu, tak ada. Kan? Dia macam kapet yang sebulan baru kering. So what happened within that 30 days tu? Sementara kapet nak kering. Cost is there, the salary is there, everything is there. Betul tak? Okay?
Mungkin kita kena penuh balik dengan stok kita, macam Puan Sina nak penuh balik dengan stok-stok yang dah habis kan. Okay. New model ke, new look ke kan. Puan Zarina pula, of course, Puan Zarina mungkin tak ada stok, tapi within that 30 days, kadang-kadang it takes more than 30 days untuk dapatkan, untuk masukkan quotation ke, untuk masukkan sebagainya. So basically, dia punya cycle tu, yang merisaukan saya adalah dia tak jadi macam 30 hari tau. Kan? For certain sector, dia dah makan dekat dengan 60-90 hari untuk dapat satu-satu job, untuk dapat satu-satu quotation, untuk dapat macam ni. Kalau macam bisnes makan tak apa, buka terus datang kan. Itu pun dia tak ni sangat, dia menunggu giliran. Kan? Jadi serupa juga furniture, the goods kan. Dia buka pun dia tak datang terus. Pasal kebetulan dua-dua bisnes ni duduk dalam bukan urgent and important. Bukan keperluan. Bukan keperluan. Okay? I ada duit, I ada lebih sikit baru I nak hias rumah. Betul tak? Cuba kat Puan Zarina pun ada duit sikit lah, tapi tunggu dululah. Kan? Jadi betul-betul lebih duit baru nak repair dapur, baru nak pasal lift ke dan sebagainya lah, contoh kan. I think Puan Zarina is better kan. So these are the benda yang saya bincang Puan Cik Sam tadi, that benda yang perlu kita discuss malam ni. What are things? Because opening business is not easy. Sebenarnya lah, it's not easy tu sebenarnya. Opening business sendiri. Buka tu easy dah tu. Sebenarnya it's not easy in terms of how to get dia punya, how to achieve dia punya stability tu balik. That's the best word. Dia punya stability. Sorry saya panjang sikit pasal kita nak setting for this discussion okay. kan. Macam kapal terbang pun bila naik Asia dia take off kan. Dia dah pergi ke paras 5,000 kaki dah ketinggian, barulah kita katakan stable. Dengarlah dia punya siren tintong yang boleh kita buka apa tu? Seat belt. So mana kapal terbang pun kita buka seat belt barulah dia panggil tahap stability. Masa itulah boleh pergi bilik air ke kan. Boleh pergi mana-mana pun boleh kan. Other than that dia tak boleh. So business macam tu dah. Biggest question mark ialah how long that kita rasa business kita tu akan berada di tahap untuk sampai ke tahap tintong tadi, achievement tadi. Kalau Asia readiness boleh buka tali pinggang keledar. Okay Sam? Alright, over to you. Alright. Okay. So satu positioning yang clear untuk kita punya discussion malam ni kan. Saya nak tanya kepada kedua-dua panel, kalau kita lihat kepada sektor yang dibenarkan untuk beroperasi essential, kedua-dua construction dan juga furniture ataupun ID adalah bukan satu business yang di bawah kategori essential. So dan ditambah pula dengan dalam keadaan sekarang ni bukan setakat tak dikira sebagai essential, tapi bersifat produk yang bisnes yang bersifat kehendak, bisnes yang bukan necessity. So dua faktor yang saya rasa memberi satu tekanan yang berbeza as compared to setengah bisnes lain. So untuk makluman, ABA pernah kita bawa usahawan-usahawan daripada bidang farmasi, daripada early childhood yang to certain extent ada dibenarkan operasi atas SOP tertentu. So untuk kedua-dua panel kita malam ni, apa yang dikira sebagai satu persediaan, sama ada dari sudut perancangannya, dari of course satu dari segi kewangan, ataupun mungkin juga strategi yang tengah disusun, mungkin juga sumber ataupun resources dari segi manpower kan. Pasal selepas berapa lama kita dah go through, dah masuk bulan ke-17 ni. So banyak kita kira aliran tunai suatu syarikat tu dah banyak berubah, banyak mungkin surut, ada setengah bisnes mungkin naik. Tapi kebanyakannya mengalami penyusutan yang sangat ketara.
So mungkin saya nak mulakan dengan Puan Zarina dululah. Puan Zarina mungkin boleh berkongsi sedikit apa langkah-langkah yang dibuat mungkin daripada MCO1 ke MCO2 masuk ke MCO3, perancangan ataupun implementation atau pelaksanaan apa yang dah dibuat di ZAC Interest and Builders. Assalamualaikum. Alam. Saya ni, kita ni bukannya apa orang kata pakar motivasi lah ya. Cuma nak share apa yang kita telah apa yang saya telah buat lah untuk syarikat saya selama daripada MCO1 sampailah sekarang. Jadi masa MCO1 tu kita tak jangka kan benda tu. Tahu bulan Mac kita dah kena MCO. Jadi masa yang first phase yang kena tu, jadi we were not that prepared. Sebab nobody jangka. In fact everyone. Everyone kan. Yeah. And then even though masa 1990s dulu dia ada economic downturn kan, tapi masa tu keadaannya beza. We still can go out. We still can pergi kerja, tapi ini we are being locked down, so totally tak boleh buat apa. So 3 bulan pertama tu dia blur sikit. Jadi sebab kita tak bersedia. Tapi nasib baiklah dengan apa orang kata daripada sebelum MCO whatever ni. So if you have your whole year or your business plan or your financial strategy, what you're going to do, project you macam mana, apa macam mana, so that helps me a lot lah. Jadi masa selepas 3 bulan tu, the first phase tu, I lucky because kita ada projek sebelum tu, jadi saya punya orang kata business attitude lah kalau saya buat kerja kan. Katalah kalau completion period tu 3 bulan, saya tak akan siapkan 3 bulan, saya akan siapkan awal pada 3 bulan. Because you wouldn't know at the end of the completion period tu nanti adalah apa-apa you nak touch up, adalah mesti something crop up or whatever. Ada variance I managed to complete just before MCO. MCO 18 bulan tu. So just 1 week before that dah completed. So alhamdulillah. Jadi settle dah semua payment or whatever, claim dengan contractor or whatever, because your subcon, your supplier, you kena jaga diorang because they are big, so you mesti kena ada good with them. So alhamdulillah settle everything, and then 1 week datang MCO. So jadi bila 3rd month tu tak fikir lagi nak buat apa, masa tu blur lagi. So sempat berehat 3 bulan lah. Sempat berehat 3 bulan. 3 bulan. And then sebab masa tu MCO tak boleh keluar pergi ke mana. So bila dah the 4th month tu dah boleh start kerja balik. Tapi masa the 3rd month tu I dah wake up lah, You cannot be terus menerus down. You must get up, whatever happen, because kalau you tak buat, siapa lagi nak buat, Kalau you ada plan ke, financial plan ke, tapi kalau you sit on it, apa pun tak jadi. So you must be strong, get up and do what you have to do. So bila dah masuk office tu, masuk bulan 4 tu kan, so at least, because after that at least 3 months juga tau, tak ada project at site. Okay, tapi nasib baiklah alhamdulillah kita dah ada reserve from whatever kita punya project dulu. So masa itulah berfikir apa lagi you have to diversify, to generate income. Kalau you tak boleh buat ni, apa you boleh buat, sama ada yang berkenaan dengan you punya industri ataupun you have other project totally different. Totally different, whatever. So alhamdulillah lah, daripada hobi dijadikan business. Saya suka masak, saya suka creative thing, so saya buat eleganza, jadikan apa orang kata
saya punya business. So alhamdulillah lah ada lagi business tu sekarang. Jadi at least cukup lah untuk nak tampung-tampung duit, nak beli baju kan, nak beli bag ke kan. you no more, you cannot anymore depend solely your salary or your earning from your construction or ID project, you know. So that is what you get. You kena lah daripada, so start from that, saya dah tengok what am I going to do for the next 5 months, 6 months. So saya dah plan lah project, okay, project dari mana, what are your target, what you want to do, how you want to do it, how to achieve. So you must have all that. You tak boleh dah ding-dong, you know, no more. So alhamdulillah, number one is what I did. Kalau kita perlu downsize, kita downsize. So macam saya downsizing, I shared my office now with somebody, but alhamdulillah it works well for me. Daripada, you know, I can save on office rental, utility, 50% of it. So it helps a lot. And then one more thing is on your staffing. So bila masa the crisis tu, I still paid my staff full salary. Yeah, because they are our assets. So you kena jaga dia orang. Okay, you motivate them. Kalau macam sekarang ni, at least I have the quotation to do. So you must be disciplined. Walaupun you kat rumah, you bangun pagi, you mesti kena ada your checklist. What you want to do? 1, 2, 3, 4, whatever. You know, pagi-pagi, you tengok you punya list dulu, and then you bagi tahu you punya staff. Today you have to do this, to do this, to do this, to do that. You know, you cannot just, you know, lazing around or whatever. Because client depends on your input juga kan. Because kalau dia bagi you one project, you duduk di rumah, you tak buat, you know, it is not an excuse, you know. So you must do your work kan. Because macam mana pun, after at least bila dah buka ni, you are ready with your quotations, you know. You are ready to roll out. You jangan tunggu nak buka baru you nak start. Baru nak buat. Baru nak buat, tak boleh lah. So at least when we have to start, terus start. So that is my inilah. And then if you have a problem or whatever, talk to your friend, talk to your siapalah yang you boleh dapatkan nasihat, you know. Jangan simpan seorang-seorang. So at least buka minda you kan. Jadi apa lagi apa boleh buat? Nak cakap dengan siapa, dengan itu, dengan ini. So there are always friends who will help you. That is the most important. So right after this, you kena fikirlah whether you want to diversify in what other field. Okay, macam sekarang ni saya kiranya kadang-kadang dalam COVID time ni, I have more time to relax sikit. Maknanya relax tu bukan tak buat kerja langsung lah. At least adalah time to break kan. Tidak workaholic juga. Number 2, kita ada masa lagi untuk mencari new sources of material from the other people. Sebab hari-hari tengok dalam Facebook, you know, a lot of advertisement. So jadi sampai sekarang hardware pun ada orang advertise dalam dalam social media. Dia lalu je dekat newsfeed tu. This is the time to pull all that, you know. So you boleh bandingkan. You get to know more new products. So this is the time for you to learn as well, you know. Jangan tengok tengok gosip-gosip tu je kan. So that is what I did, you know. Cari sebanyak mungkin. So I found a lot of new subcon, new suppliers, new manufacturers. That for your pool of resources.
Standby for one thing. opening nanti. And then apa ni lagi satu is if you have to macam jimat, you kena jimat lah. So be prudent. Apa ni spend whatever resources you have from your projects tu, you simpan how much you want to put back into the business, you know, because you are sekarang ni the new norm already. You cannot apa ni orang kata relax, you jangan patah semangat, you know. In business ni that is the most important thing. You ada duit pun, you ada ilmu pun, tapi kalau you tak tahan dalam business, you cannot go anywhere. Jatuh bangun business tu dah biasa. Okay, so you must be strong. So the apa ni and then one more thing is you learn. There are things yang banyak kita tak tahu. You have to learn because learning is a process, a lifelong process. And you learn from your client as well. Jangan fikir you contractor, you buat ID or you buat apa, you dah pandai. No. Sometimes you have to learn from your client as well. You listen to them. What they want, whatever, you know. Take their advice as well because sometimes they are more learn from us. They travel everywhere. Kadang-kadang tempat yang kita tak pernah pergi, dia orang dah pergi. And they are more open daripada kita. So you take all that. You know, you take all that. You know, you don't be offended. You jangan cakap your client fussy lah whatever. No, to me, kalau I have my money, I suruh orang buat kerja, I think I'm more fussy I rasa kan. Because they are spending their hard-earned money. Okay? Yes. Take criticism as a challenge for you to do better. Itu you must remember that, you know. Jangan fikir orang kritik you because client kadang-kadang ni kalau dia tegur you kerana dia nak you improve. So that if kita tahu what they want, you know, kita kena study client kita. Much easier untuk buat kerja nanti. Yes, betul. So jangan fikir dalam bisnes ni you pandai, you dah terror. No. So buka ruang untuk learn. Saya suka banyak key point yang Puan Zarina mention tadi, yang menjaga all your staff, your supplier sebagai key asset dalam running your business. So alright, saya nak beralih kepada Puan Sina. Business kalau kita cakap kata perabot perabot pun banyak kategori. So untuk setengah jenis perabot dikira hampir jadi keperluan pasal dekat rumah tu nak kena ada juga, ada meja, ada kursi apa semua kan, almari tu tu adalah basic. So dekat mana yang kita the goods interior ni dalam pasaran perabot yang your positioning in this market dan juga macam mana respon daripada current client yang sebelum ni mungkin you boleh attract the goods bawa client in certain category. Bila dah berlaku 17 bulan dalam pandemik ni, kadang-kadang memberi satu reaksi berbeza. Respon daripada client kita, customer behavior dah berubah. So mungkin Puan Sina boleh boleh berkongsi on that part. Assalamualaikum. Macam semua orang pun tahu yang perabot ni actually dia bukan sebab sekarang ni Malaysia dah selalu fikir kalau perabot je IKEA. Okay, so macam kita sendiri, okay, perabot kita tak boleh beli online actually. Kita tak lebih kurang 30% sajalah actually boleh melalui online. Sebab macam mana klien nak beli macam mattress, sofa kalau you tak cuba. Betul tak? Jadi dekat situ actually dekat situ kita ada sedikit lah mengalami masalah. Tapi macam start dari MCO yang pertama itu actually betul-betul mengajar saya lah. Sebab masa tu baru bermula kan saya punya perniagaan, baru orang kata 2 tahun bermulanya perniagaan The Goods ni.
Jadi saya tak terlalu fikir untuk perniagaan online. Saya fikir cuma akan ada setiap hari kunjungan dari pelanggan ke galeri saya. Jadi bila tiba-tiba kita lockdown, jadi benda tu macam satu benda yang macam mana kita cakap, Shock, terkejut. yes, saya macam shock benda tu. Seminggu saya sakit. Saya tak boleh terima. Mungkin fizikal saya kuat but mental saya tak kuat. Jadi saya muhasabah diri, cari jalan, dengar daripada pakar-pakar motivasi macam mana saya nak bangun balik, macam mana. So saya terfikir macam Puan Zarina cakap tadi, saya saya mulakan perniagaan hobi saya memasak, jual. Memasak juga. Saya yes. Dan alhamdulillah benda tu mendapat sambutan sampai saya kurang berfikir tentang perniagaan sebenar saya iaitu perabot. Pasal dah busy kot. Pasal dah busy dah busy sebab so keep the mind occupied lah. Yes, saya tak boleh duduk, saya tak boleh diam sebab still saya umur 18 tahun saya dah mula bekerja. Jadi saya tak boleh duduk tengok apa yang dah jadi dengan Malaysia. Bila pandemik nak habis saya tak boleh. Saya orang yang bukan kuat dari segi mental. Mungkin belum ada lah pengalaman-pengalaman macam tu kan. Jadi saya pada malam hari, siang saya meniaga makanan, pada malam hari saya mula belajar kelas-kelas Facebook, macam mana nak berniaga di Facebook daripada MCO pertama lah. Tapi tak begitu memberansangkan, mungkin dari sebab saya buat kerja lain kan siang hari. Tapi lepas daripada, tak silap saya kita 40 hari kita tak boleh keluar masa first MCO. Selepas buka kembali saya alhamdulillah mendapat sambutan. Mungkin banyak rakyat Malaysia duduk di rumah. Jadi bila tiba-tiba buka kedai perabot, diorang takut ada lockdown nombor 2 keluar. So diorang berpusu datang. Jadi alhamdulillah bermula pada habis lockdown yang pertama saya tak ada masalah. Alhamdulillah saya tak ada masalah sebab klien memang ramai masa tu. Dan macam betul juga kata Puan Zarina tadi, mungkin disebabkan kita menjaga hubungan kita dengan supplier. Kita tak ada hutang dengan supplier. Jadi permintaan masa tu perabot banyak. Jadi supplier lebih kepada memberi perabot, lebih kepada orang yang orang kata akaun cantik lah. Jadi alhamdulillah kita pun dapat support daripada kilang sangat baik masa tu. Kalau customer nak hari ni kilang boleh hantar. So alhamdulillah lah. Tapi macam boleh dikatakan lah pengajaran yang MCO pertama tu dah ajar banyak. So saya lebih menjaga cash flow saya. Saya takut kan terjadi sekali lagi. Lepas tu saya lebih panggil saya punya tim-tim untuk selalu buat online supaya kita ada customer-customer online macam tu. Actually memang perabot agak sukar kita nak close deal melalui online. Tapi sedikit sebanyak kita cakap 10 orang, 2 menjadi pun dah syukur alhamdulillah lah bagi saya. Dan terus menerus sampai ke hari ini saya belajar lebih bagus lah orang kata tentang online. Team pun lebih pandai untuk copywriting. So alhamdulillah orang kata selagi kita tak jatuh kita tak akan belajar untuk bangun kan. Jadi benda tu mengajar lah. Bukan saya saja malah tim-tim saya. Sebab untuk perkawan semua tim-tim saya ialah family saya. Jadi saya lebih berganda menjaga. Bukannya orang lain saya tak jaga. Maksud saya macam keluarga saya kan. Jadi saya tak nak mereka pun susah disebabkan saya lah. Jadi kita belajar lah satu demi satu. Kita belajar. Alhamdulillah lah. Macam yang tadi Puan Zarina cakap tu sedikit sebanyak sama. Lebih kurang kita belajar. Orang kata setiap hari lah proses pembelajaran tu tentang pandemik ni macam kita cakap lah kita harap dia akan cepat pergi. Berakhir cepat. Yes betul, itu doa kita lah, itu saja yang saya rasa. Sebab lebih kurang saya punya orang kata pandangan lebih kurang macam Puan Zarina yang lebih berpengalaman. So saya rasa macam saya dengar seorang sifu pula bercakap hari ni. Puan Sena, kalau Puan Zarina sempat bercuti 3 bulan, you tak ada bercuti ke masa tu? Saya dengar je. Seminggu je tengok. Dengar seminggu je. Saya macam lepas sebulan kita buka hari tu bulan 5, selepas raya
saya bawa lah bercuti semua tim saya selepas kita berhempas bulan. Orang kata appreciate, tanda appreciate kan. Sebab saya ni memang alhamdulillah lah, orang cakap lebih kita dapat, lebih kita memberi. Alhamdulillah. Good. Oh, kongsian. Saya bagi ni sebelum Cik Sam pergi ke soalan tadi. Saya rasa Puan Zarina, I think you punya the last few months sebenarnya adalah satu planning. Mungkin secara sedar tak sedar you buat dari segi inventory kan, you punya supplier tu, nyusun supplier baru, raw material baru kan, ataupun macam-macam. Because I dengar banyak tadi, semua benda baru dah. Jadi benda tu adalah satu perancangan. Mungkin dibuat dalam bentuk tak perasan kan, tapi sebenarnya tu ada perancangan tu. Perancangan tu, okey, adakah sebenarnya dibuat dalam bentuk perancangan yang sebenar ke, atau tiba-tiba je buat atas dasar dekat Facebook terdesak ke, atau memang itu yang dibuat setiap hari ke, ataupun memang saya memang selalu saya punya regular supplier and subcon whatever lah. Tapi selain pada tu, saya memang selalu, if I go on social media or whatever, I selalu mencari material baru, resources baru, because kita boleh compare kan. Mungkin satu hari dia ni dah tak buat kan, maybe kalau can get a better deal, why not. So memang saya akan ada satu buku saya tu, memang kalau ada yang baru je saya akan printkan dia orang ni, saya akan masukkan ikut kategori. So at any one time, if I need new contractor or whatever, saya akan buka saya punya file tu, saya kategorikan dia ni buat apa, sampailah sekarang. So bila time MCO 3 ni, lagi banyak saya dapati daripada social media ni, all the new product, all the new orang kata subcon whatever kan. So jadi kita gunakan masa yang kita ada tu, spend time cari benda-benda baru tu. So orang kata tak ada rugi kan, kita simpan benda-benda semua. In fact I have used one or two untuk future project saya kat Terengganu. So from a new contractor, new pool of so it helps a lot, because dulu kita duk fikir yang mana yang ada je sekarang ni kan. So now why not, the pool is bigger now, so you can make use of that, and then you can get better deal for your client as well. So kita buat quotation ni, sometimes kita jangan fikir kita je, so we must also think in term of client, how you want to save cost for your client, get a better deal for them. So that would be orang kata very good kan. Kita pun kena jagalah costing kan. Jangan kita ingat kita je. Kita ingat kita ni sebagai pengguna. Kalau kita beli barang, mesti kita nak cari yang the best quality, a fair price, and then ada sales base. Itu yang paling penting. Kalau you buat business, you jangan fikir you nak buat business sekali tu aja. You must ingatkan untuk the repeat order. If you do good, you deliver what you promise. Jangan you dapat referral, you beli kat dia. So they will come back to you. Itu yang penting. After sales service pun penting. Betul tak Sina? Kan? Sangat setuju. Sangat setuju. Alright. Okay. Saya tadi dah dengar apa yang key point daripada Puan Zarina dan juga Puan Sina tadi kan. So saya suka juga nak dapatkan pandangan kedua-dua panel, dan juga mungkin coach pun boleh tambah juga sekejap lagi. Ada ramai berpandangan, ramai usahawan-usahawan berpandangan selepas dah masuk dah daripada MCO 1 masuk MCO 2 masuk MCO 3, dia dah buat perancangan tak jadi, buat perancangan tak jadi, ataupun plannya tu dengan kesungguhan yang for example macam sebelum ni dia tak pernah buat perancangan yang begitu teliti,
Tapi dia buat, tiba-tiba tak jadi seperti apa yang dia nak. So sampai to certain extent, setengahnya merasakan buat apa lah nak plan. Kalau plan pun dah boleh agak lah dia akan jadi macam ni. So adakah kedua-dua panel kita malam ni bersetuju ataupun mungkin ada pandangan berbeza yang bila sampai dekat planning ni sebenarnya even saya ada terbaca even during the worst scenario if you have plan in place you will reduce the fear. So mungkin boleh dapatkan pandangan daripada Puan Sina dulu. Bagi saya lah, kalau nak kata plan tu kan, kita nak tak nak kita haruslah plan. Sebab ini perniagaan ni macam umpama masa depan kita lah. Takkan kita buat perniagaan untuk suka-suka kan. Saya tak tahu orang lain lah kan. Nak cari dua kan. Yes, sebab bagi kita kalau boleh perniagaan ni kita nak macam kaum Cina dia orang wariskan kepada anak diorang. Yes. Jadi kita berharap macam itulah. Jadi setiap boleh dikatakan setiap bulan pun walaupun kami di musim pandemik ataupun perniagaan dijalankan, tim-tim kita memang selalu buat meeting untuk kita tahu macam tadi saya cakap kan, market nak jalan macam mana. Sebab furniture ni bagi loose furniture macam sofa, katil, design semua tu dia agak cepat berubah design dia. Fashion dia. Yes. Kadang-kadang kita tengok kita baru je keluarkan yang baru. Okay, Korea keluarkan yang baru design. So kita kena follow. Korea dengan China the main of the furniture kan. So kita kena ikut juga diorang. Sebab teenager sekarang diorang sangat bergantung kepada social media. So diorang akan bawa gambar-gambar tu semua kepada kedai kita. So kalau kita tak ada, macam mana kita nak orang kata nak meet the demand. Yes, takkan kita cuma nak berharap pada klien-klien yang berusia saja, betul tak? Jadi kita kena cabar diri kita. Okay, cari supplier. Kena juga plan kita tu, maksud saya kita kena macam baru-baru ni alhamdulillah saya buka satu lagi galeri di Setia Alam. Sebab kita tak boleh terus fokus kepada macam kedai saya di Bukit Jelutong, orang kata tak begitu besar kedainya. Jadi kita kena cari option. Plan nombor 2 kita kena buka dekat tempat perumahan yang baru. Di mana tempat tu? So kita pergi, lebih kurang 3 bulan saya pergi sampai ke Semenyih. Saya ada harapan lah nak buka sampai sejauh tu. Di mana tempat kita? Yang orang kata second outlet lah. Dan akhirnya kita dengan tim kita setujulah untuk di Setia Alam dan kat situ memang banyak perumahan baru kan. Itu antara salah satu plan lah macam mana kita nak teruskan. Walaupun ialah baru sebulan kita rasmikan lockdown pula kan. Tapi alhamdulillah kita buka awal Februari 2020 lah. Ya, betul. Okay. So saya sangat bersyukur lah sebenarnya sebab owner sana pun sangat baik, memahami yang kita baru je buka, kita mengeluarkan modal yang banyak untuk renovation untuk masukkan perabot. Jadi dia memberi banyaklah diskaun. So saya sangat berterima kasih jugalah actually. Syukurlah kan. Itu salah satu plan kita lah. Walaupun COVID belum habis, tapi kita kena juga plan untuk ke depan tu macam mana. Kita tak boleh cepat give up. Sebab kalau furniture ni group dia terlalu banyak. So ada yang cakap okay 3 bulan macam ni kita tutup lah. So orang-orang macam ni saya tak nak dengar. So ini boleh macam merosakkan mind saya. Itu yang membuatkan saya down macam tu. So saya mendengar daripada orang yang lebih orang kata bersemangat macam tu. Macam saya cakap lah, duduk di rumah ni banyak kelas-kelas yang boleh menaikkan actually motivasi. Energi, momentum balik. Betul. Actually sangat penting. Benda tu memang penting bagi saya yang tak berapa kuat mental ni. Saya memang perlukan. So sebelum tidur kadang-kadang saya dengar sedikit sebanyak macam tu lepas pasar tu saya dengar juga. So benda tu memang dia akan menaikkan. Orang lain boleh, why not kita mesti boleh. Macam tu lah. InsyaAllah boleh lah. So Puan Sina, cawangan kedua yang dibuka sebelum lockdown tu, dah kira di position ke bahawasanya kalau ada lockdown, kalau dia tahu ada lockdown lah. Of course kita tak tahu. Mana ada lockdown pun tak kisah pasal memang bisnes kena pergi ke tahap tu dah. Betul. So nak tak nak sebab memang kena. Nak tak nak kan? kena. Tapi disebabkan lockdown pun ni nak kata apa tak? Okay. Ya, sebab sedangkan ramai kan macam sahabat-sahabat saya sendirilah kan.
cakap kenapa di musim pandemik ni nak buka kedai, kenapa sanggup macam ni. Nak kita tambah. Nak kita tambah. Bagi saya bagi saya satu, sebab bila saya tak buka pun orang lain akan buka. Betul tak? Jadi sebelum orang buka, kita grab dulu. Sebab saya opportunis. Yes, sebab benda ni, furniture ni macam saya rasa saingan dia sangat kuat lah dari orang kata ni tengok mana dia dapat tempat baru kat situ akan munculnya. Macam orang kata cendawan tumbuh selepas hujan. Jadi kalau saya tak ambil, orang lain akan ambil. Buat. So kita cakap kita jimat sebelah sini, kita doa. So insyaAllah lah Allah pemudah lah. Ini saya rasa macam dugaan lah untuk saya dan untuk semua lah. So mungkin boleh dapatkan some few sharing daripada Puan Zarina juga bila kita mention pasal planning tadi kan. Awal tadi pun Puan dah maklumkan dari segi bila dalam keadaan biasanya akan sibuk. Dalam sibuk memang walaupun dah disusun jadual apa semua, tapi to certain extent disebabkan kerja-kerja yang memang dah busy dengan projek. Kadang-kadang tak sempat nak dibuat perancangan dari segi cari sumber baru, dari segi mungkin nak menambah baik SOP-nya, menambah baik dari segi mungkin network of resources-nya kan. So bila dalam keadaan sekarang ni Puan maklumkan tadi ada ruang yang diletakkan sebagai planning. So saya nak dapatkan mungkin Puan Zarina boleh tekankan lagi that sebenarnya bila dalam keadaan sekarang ni planning tu lagi berganda. Planning tu lagi mungkin kalau orang kata dulu mungkin orang buat business plan tu setahun ataupun orang kata buat quarterly punya planning. Sekarang ni mungkin sampai tu certain extent orang dah sampai tahap monthly punya review financial, apatah lagi bila melibatkan financial aspect. So kalau dulu sebulan sekali, sekarang ni dah jadi tiap-tiap minggu, mungkin dah jadi selang 2-3 hari sekali. So mungkin Puan Zarina boleh add on daripada situ. Business plan ni kita mesti kena ada. Nak tak nak mesti kena ada. Because if you don't have a business plan, you tak tahu, you ada goal. Tapi along the way nanti you stray ke sana, you stray ke sini, you know. You must adhere to your business plan, you know, rigidly. Mesti kena ikut. Kalau you tak ikut tu, you disiplin tak akan datang. You mesti kena ada. Tambahlah macam sekarang ni kan, macam Syam cakap kan. So it's not a matter of you nak tengok 5 tahun lagi, you know, 6 tahun lagi kan. Macam what I am doing, kita tengok, saya akan fokuskan saya punya financial planning saya right from katalah from this project I earn how much, you know. So the next month tu what I'm going to pay first, apa nak bayar, itu nak bayar, ini nak bayar, apa yang you settlekan itu dulu, salary apa benda semua whatever kan. And then you tengok your suppliers list whatever, so you settlekan itu dulu, and then how much you are going to put back into your business, you know. It's no more dah 5 tahun 6 tahun dah tak dah, itu is a long term kata forecast lah. Tapi macam kalau macam sekarang ni kan, you forecast tengok another 2 months, projek apa yang saya ada, you know, dari mana saya dapat projek, so berapa yang orang kata daripada projek tu, and from this how much I want to spend, how much I want to save, you know. So dah kena tengok projek by projek dah, you know, monthly, 1 tahun, 1 projek tu berapa bulan you boleh siap, 3 bulan, 4 months, you know, where your money goes to, you know. Itu, that is the most important thing. So kalau you tak ada plan, you tak tahu you nak ke mana, you tahu you nak pergi ke point A, tapi kalau along the way, of course lah kan, kalau macam kalau kapal berlayar pun kau tak ada angin pun dia kena tukar arah juga, macam tu lah kita, you know. Kalau you tak boleh buat, katalah you nak pergi ke point A, tapi you dah set up you punya plan, along the way tu akan berlakulah, you know, unforeseen thing macam sekarang ni kan. So you kena cari arah lah, point macam mana, how to go to point A. You jangan, you point A you tu mesti kena ada
Tapi cara macam mana you nak pergi tu, you must adapt with the current situation. So you kena, okay, you get your team. So listen to your subordinate, your staff, you know, maybe they have an idea. Not only they must come from you, tapi you kena listen juga to your staff. Kan, maybe they have their idea, you listen to them. You know, saya selalu bila 1 minggu sekali pagi-pagi I panggil dia orang, okay? We have this, ada tak apa yang you all nak suggestkan, you know, to make better for everybody, you know. You jangan fikir you sebagai bot, you saja yang ada idea, you saja yang pandai, no. Sometimes the input from them is very important. Kita kadang-kadang tak nampak dari their point of view, you know. And then kita so we must inilah, and then lagi satu, you learn from your supplier as well, you know. Know more about your product, kan. Jadi itulah, you jangan orang kata, be receptive to ideas and orang kata tunjuk ajar daripada orang sekeliling you, daripada you punya supplier, daripada you punya staff. So tak rugi kalau kita belajar tu, kan. So itulah the most important thing. And then you kena fikir from your core business yang you buat sekarang ni, is there any other thing you can do that also will generate income? Macam yang saya buat sekarang ni, kita dah tak boleh pergi site, kan, MCO. So kita lah, nanti kita pergi maybe macam Coach Asri cakap tadi, September pun mungkin boleh pergi ke, tak boleh pergi ke, tapi walhal kita dah buat perancangan kita. So you must think, you tak boleh lah nak apa kata patah hati ke whatever. No such thing in my vocabulary dalam dictionary. You tak boleh ada apa rasa patah hati lah, give up or whatever, tak boleh, cannot. So because you must think not only for you, because your staff, their livelihood is also depend on you. Kalau company tak perform, you know, you cannot pay your staff, your whatever. So responsible as an employer ni besar. Bukannya kita aja, kita kena jaga, you know, kita punya staff, kan, dia orang punya family. So kita kena ingat tu semua. Kalau macam sekarang ni, macam saya tak boleh pergi site, kan. Jadi alhamdulillah lah, saya ada buat I team up with another company. Kita akan buat consultation. Now we are having a Zoom meeting first lah before sebelum kita boleh berjumpa dia orang, kan. So ini melalui connection lah, kan. Jadi kita tap on the resources yang you ada, you know. So the resources tu banyak. So you kena pandai cari peluang lah, macam Nur Sinah kata tadi lah, kita kena cepat, you know, opportunis. Kita kena cepat rebut peluang. So alhamdulillah, orang kata kalau tidak ada, tak ada MCO ni, tak pernah fikir pun nak buat bisnes lain, kan. Betul tak? Tak sempat fikir. Tak tahu bakat ada lain lagi, kan. Betul. So now ni baru oh my god, you know, all this while, kan, kita tu ingat nak buat one track je, nak buat itu aja, you know. So now ni dah jadi blessing lah. Blessing at least. Betul. So you must take that opportunity. So jangan tengok benda tu dari segi negatif saja, tau. So this is the time for you to think, apa lagi aku boleh buat? Apa kemahiran aku ada? So use that, you know. And then kita jagalah juga human relation dengan kawan-kawan kita, you know, dengan kita punya supplier, tanya khabar, tanya staff kita, you know, how are you all, whatever lah, macam tu lah. So itu. Baik, saya mendengar ada beberapa key point yang keywords yang Puan Sina dan juga Puan Zidina keep on repeating, which is yang pada saya dia relate kepada dua core domain yang ABA tekankan sekarang, which is
pertamanya adalah on leadership. Dari segi menjaga menjaga tim, dari segi memastikan keputusan tu dibuat bersama, tidak bersifat owner centric. Tak bersifat owner centric. So it is team effort, so that they have the ownership dalam dia punya idea semua tadi. Dan juga saya dengar daripada Puan Zina juga mention pasal pengurusan kewangan, which is financial literacy, yang ada kepada usahawan tu sebagai satu perkara yang dikira wajib, especially sekarang ni. Kalau macam dulu mungkin dalam keadaan mungkin zaman tengah mewah, contoh zaman tengah mewah, sales banyak, staff pun ramai, mungkin masa tu you hire accountants yang dengan timnya berapa orang kan, so you have a lot of resources masa tu. So banyak keputusan-keputusan yang dibuat pada akhirnya setelah di digest ataupun dianalisa oleh your team. So by now financial literacy tadi tu, kepandaian dalam pengurusan kewangan tu tak dapat tidak owner sendiri kena faham dan juga kena jelas dengan apa yang dia nak, yang bersesuaian dengan syarikat, bukan setakat owner saja nak. Pasal saya dah bincang dengan Coach Hasri, banyak bisnes yang kita tengok kat luar sebenarnya when it comes to allocation of fund yang dia dapat, sama ada daripada grant ke, daripada ataupun any opportunity yang dia dapat, penggunaan tu ataupun fund application tu lebih ke arah apa yang owner nak instead of apa yang company tu perlu. So ini banyak contoh lah, kalau kita sembang-sembang tu kita boleh buat banyak contoh. So mungkin saya nak dapat juga pandangan daripada kedua-dua panel. In fact saya nak minta Coach Hasri pun ulas juga perkara ni, yang bila kita kira leadership and financial literacy, dekat mana yang kalau Puan Sina dan Puan Zina tengok usahawan-usahawan yang ada dua ciri tadi, leadershipnya dengan dia punya kepandaian dari segi pengurusan kewangan, lebih terselah, lebih berdaya saing, lebih berdaya tahan compared to those yang mungkin tak ambil kisah, mungkin just fokus kepada kepada sales saja without looking into the managing proper financial financial aspect. So saya nak minta pandangan daripada Puan Sinal. Okey, macam panjang soalan tu. Payah tu. Sampai saya terlepas-lepas soalan dia apa sebenarnya. Okey, bagi financial lah, bagi saya permulaan saya mulakan perniagaan The Goods ni, saya actually tak tahu macam mana nak buat account. Actually kena ada accountant yang untuk menjaga. So saya macam menggunakan sistem orang kata kedai runcit. Saya ada buku meja saya tu. So saya semua sangat buku tunai tu, buku tunai. Yes, betul, sangat betul. So debit, kredit semua tu, supplier punya hutang apa semua, sebab supplier ada yang sebulan terms, ada yang 3 bulan. So macam mana kita nak orang kata menjaga cash flow tu kan? Ya. So actually bila saya buat macam tu, mungkinlah pada accountant yang tengok tu macam agak nak buka kedai, tapi accountant macam ni sebab tak ada sistem. Memang tak ada sistem. Saya nak cash flow saya jalan cantik, duit saya tak keluar membeli benda yang tak penting apa semua tu. Jadi selama lebih kurang almost setahun lah masa tu, sebab masa tu saya buat enterprise, saya bukan Sdn Bhd masa tu. So tak ada pergi audit, tak ada apa. Jadi suka hati saya lah kan, saya nak buat macam mana. So lepas daripada 8 bulan macam tu, saya fikir nak menukar enterprise ke Sdn Bhd. So bermulalah saya kena berjumpa dengan accountant. Okay, so kita pun panggil lah seorang accountant untuk tengok. Tapi alangkah terkejutnya saya, dia bercakap apa tau, Sina, walaupun cara ni sangat kampung macam lauya lah kita panggil tapi sangat senang. Ya, sangat senang dibaca, sangat clear. Sangat clear. Keluar duit masuk tu agak macam terjaga. Bagi saya
sebenarnya accountant ke, you nak tulis pakai buku you sendiri ke, dan sekarang alhamdulillah saya dah ada sistem SQL, so lebih terjagalah saya punya stok-stok, cash flow semua. So saya cakap dari segi orang kata accountant ni kita kena improve sendirilah. Okay, kat mana kita kan, kalau pada permulaannya pun bermodalkan kecil, macam mana you nak bayar accountant, so you buatlah cara you sendiri. Tapi bagi saya memang financial sangat penting. Orang kata kalau keuangan you tak terjaga, okay, bermulalah orang kata hutang supplier. Orang kata memang supplier akan terus supplier akan terus bagi, tapi pada satu masa diorang akan tarik handbrake. Yes. Masa tu you akan tahu berapa susahnya customer nak beli barang, orang tak nak supply. So dekat situ saya mungkin pengalaman saya lah bekerja dengan company lain selama 15 tahun. So benda tu yang menjaga, orang kata selalu buat saya orang kata apa? Teringat-ingat. Berhati-hati, selalu berhati-hati tentang pembayaran supplier, cash flow saya. Jadi kita cakap kita pakai baju dengan saiz kita sendirilah. So saya tak adalah, walaupun bulan ni saya ada keuntungan lebih sebab saya kira sendiri kan. So saya senang lah tahu saya ada untung. So saya tak adalah orang kata nak beli macam ni, nak macam ni. So saya sebab niat saya memang saya kalau boleh untuk mendapat 3 cawangan lah. Saya nak buka 3 cawangan. So selagi benda tu tak tercapai, so saya akan orang kata keep lah saya punya cash. So orang kata financial dengan plan ni sebenarnya benda yang sangat penting lah dalam menguruskan perniagaan, memang penting. Walaupun you buka kedai online saja jual tudung pun, you kena jaga you punya cash flow. Walaupun you jual macam hari tu saya jual nasi so ada nasi campur apa, saya pun jaga cash flow saya. Duit tak boleh disentuh. Walaupun perniagaan yang tak orang kata tak diiktiraf lah, main-main je, orang kata sekadar hobi. Sambil-sambil. Ya, sebab kita rasa perniagaan dengan financial ni memang tak boleh dipisahkan lah. Dua-dua memang sangat penting lah bagi saya. Apa yang saya dapat persamaan tadi dengan Puan Zarina bercakap, dia bukan dahulukan, dia mengutamakan payment kepada supplier because dia orang tu sebahagian daripada stakeholder pembekal kan. Betul. Bahagian daripada successful projek juga kan. Betul. Bagi saya macam ni Encik Asri, macam saya sendiri saya rasa walaupun macam kita order barang dari supplier, so kita memang tak ada stok, kita tak ada kilang. Pada supplier yang mempunyai kilang pun, dia pun terpaksa order juga dari China. Sama juga kan. Jadi kitaran tu tak habis. Dia punya supply chain tu. That's why kita cakap betul. Macam Puan Zarina cakap tu memang saya setuju sangat-sangat. Kita kena jaga kita punya friendship tu, pusingannya tu memang kita kena jagalah. Kalau kita belajar, kita orang kata tak berhubung baik dengan supplier, dengan klien pun tak datang lagi, regular pun tak ada kan. So macam saya cakap, pandemik ni memang regular sangat membantu. Walaupun kedai tak buka pun order, kadang-kadang saya cakap dari manalah datang orang-orang yang baik ni kan. So kita cakap macam saya sendiri macam kurang yakin tau. Kadang-kadang kita bercerita mempenang produk pakai WhatsApp je, diorang pun order. Bagi saya ini satu orang kata pencapaian lah. Maksud saya macam bukan ada berkat tu Puan. Ada berkat tu, berkat. Bukan kita secara offline je tau. Maknanya depan-depan je. Maknanya online pun sebenarnya boleh. Cuma macam saya sendiri Team The Good kita lah agak lambat lah sebenarnya. Tapi MCO kali ni alhamdulillah lah kita dah belajar lebih terperinci. Alhamdulillah sangat. Okey. Saya ada soalan mungkin soalan last kot pasal kita pun dah hampir sejam kita dah sejam. Soalan saya ni lebih kurang menguji juga tahap financial literacy you all, because I believe that both of you menggunakan pakai literacy tu. Jadi soalan saya ni adalah pergi balik yang first tadi, kalau katalah kita dibenarkan buka pada 1 bulan 9 insyaAllah, dia punya cycle tu ada setengah kedai buka sedia baju kering sehari, betul tak? Tapi kita nak kena 2-3 minggu lagi ke tak tentu lagi. So kapet Puan tebal Zarina tu. dengan cara Puan Zarina, Puan Sinah dengan cara Puan Sinah, dia dapat tak menjangka dia punya stabilization tu bulan ke berapa, ataupun daripada 1 bulan 9 tu agak-agak
perlu berapa? Perlu 90 hari, perlu 120 hari untuk dia stable. Macam kapal terbang naik tadilah. Apa? Bila tintong tu, seatbelt tu boleh buka untuk pergi ke bilik air bila sampai tahap tertentu, which is biasanya lebih kurang 5,000 kaki, 5,000 kaki ke paras. Macam apa Zarina? Just a very simple calculation ke simple andaian. Yang saya cakap tadi lah, pasal bisnes dia ada masing-masing dia. Tak? So dalam bisnes you, adakah dia berbentuk kapet tebal yang susah nak kering, yang makan masa 3 bulan baru kering, dia macam mana? Alright, saya tahu. Jadi pada saya kan, jadi masa dalam kita MCO sekarang ni, saya dah plan lah apa saya akan buat, sebab ada future project yang akan saya ni lah. Jadi saya jangkakan dalam masa 2 bulan jugalah, so akan balik ke seperti biasalah, you know. Jadi sementara 2 bulan tu, so you have to be tough, you have to really streamline kan you punya kita cost, punya expenses, kita punya cost, you know. Betul-betul kena jaga. So you orang kata jaga wastage at site, you know. And then completion date tu you betul-betul kena follow, you punya project schedule tu you betul-betul kena follow, and then you get the best deal from the pool of orang kata suppliers yang ada tu kan. Jadi so you get best value, and then avoid mistake, you know. You kena pantau you punya kerja-kerja, so that tak ada kerja yang you kena buat semula, because reward. You kena deliver what you promise to your client. You tak boleh bagi substandard work. So, jadi in order to do that, you kena follow lah your own office punya SOP kan dekat site, apa benda boleh buat. So what I did normally before start work ni, of course kita kena ada project schedule, and then kita kena ada project costing. So project costing ni will show you, katalah 3 bulan ada stretch kan. So normally now supplier dia nak, kita kena tahu supplier how much you need capital kan, you nak start project tu, so you must ada benda tu semua. And then dah lepas 1 bulan, how much money you must have, you know, before you get the payment from your client. So all that must be taken account too. So tak boleh nak buat macam sambil lewat or whatever, because you have the tanggungjawab you kepada you punya staff, kepada you punya supplier, and also to your client. At the end of the day, apa yang you buat tu you mesti serahkan dalam keadaan elok, cantik dan sempurna. Jadi no point bila you serahkan projek tak elok itu semua, and then your company reputation pun hilang lah. Akan tanis. Engage with anymore. So that is the most important thing. Kalau you tengok kata benda tak elok, you perbetulkan dulu. Jangan tunggu klien cakap you know that thing is not ini whatever. No, don't do that. Pasal ramai soalan ni sebenarnya dah ditanya di kalangan kita kat ABA lah kan, ada yang secara direct tak direct. Tak ramai yang dapat menjawab dengan jelas soalan-soalan tadi. Bukan pasal dia tak faham bila dah buka ni dia punya point of stability tu. Dalam kes tadi kan Zarina memang jelas, mungkin ada buat calculation dekat sikit dah. Mungkin ada projek-projek yang ada the moment tube whistle saja. That's why you punya point stability tu lebih kurang 60 hari dah, lebih kurang 2 bulan kan, which is considered very lucky, dan insya-Allah dia biar lancar. Ada bisnes yang kalau ditanya owner dia tak ada jawab tu. Betul. Orang tak ada jawab. Apa tu point stability Nah, bila kita buka masuk lah.
Pasal dia ingat teori bila buka bisnes datang dengan sendiri. Datang terus. Ya, because dekat in between tu ada cost yang kita kena reserve. Booking capital dan sebagainya. Macam Faizna cakap, banyak nak beli barang lah, raw material, duit berapa. Tak kena restock balik. So okay, so kalau kita pergi ke the goods pula, andaian dia punya point stability tu berapa lama? Kalau Puan Zarina dalam keadaan ID macam tu, dia kata lebih kurang 60 hari insyaAllah, dia punya point stability dia. Kalau dia furniture the good, based on you punya, based on kepandaian you sikit kan, financial management kan, macam mana you forecast dia? Okay, kalau untuk yang last MCO itu kita ambil masa lebih kurang lah dalam 60 hari jugalah, lebih kurang 2 bulan untuk kita orang betul-betul kata dapat balik. Balik. Yes, recover balik. Sebab di musim MCO ni kan pengeluaran ada tapi kemasukan tak berapa banyak. Ada sebab di musim MCO macam MCO 3.0 ni kita cuma mengambil deposit saja dengan klien. Okay? So belum dapat balance. So pemasukan tu agak sangat kurang lah compare yang orang kata kita dah buat deliver macam tu. Jadi untuk sehingga hari ni almost 2 bulan kita tak ada orang kata cash flow yang cantik ni. Saya rasa bila kita dah buka balik dalam 2 bulan macam tu, kita dah buat delivery untuk order-order yang masuk di musim MCO, insya-Allah lah kalau pandemik ni pun akan turun dan orang kata semua berjalan lancar. Mungkin dalam saya rasa dalam masa 2 bulan macam tu insya-Allah lah. Sebab kita dah beroperasi untuk 2 outlet. Jadi kita cakap saling membantulah setiap alam, tak boleh kita bantu dengan Bukit Jelutong dan online juga kan. So saya rasa lebih kurang macam tu lah untuk kita catch up balik. Sebab kita pun 60 hari. Nak bayar balik apa orang kata ada order barang, adalah payment, betul tak? Jadi betul. Kita rasa dalam masa 2 bulan tu insya-Allah kita akan catch up balik. Okay, kita mengharapkan satu kejayaan lah, based on calculation. Then because ada orang meramalkan dan 4 bulan baru dia punya point of stability dia datang balik kan, macam-macam lah. But kita hope that macam you kata, both of you we get 2 months lah kan, insyaAllah. Okay, Sam? Alright, kita dah sampai ke penghujung kita punya sesi. Sekejap saja ada soalan dengan kita punya jawapan daripada panel tu sangat best lah. So that's why kita tak perasan pun ni. So saya suka juga nak recap balik, ada banyak keyword kalau tuan-tuan yang menonton daripada awal tadi, banyak keywords yang di-share oleh kedua-dua panel yang jemputan kita, dan juga in fact tadi apa yang Cik Asri sendiri pun dah tekankan balik whatever yang point yang dah dikongsikan oleh kedua-dua panel tadi, ditekankan balik, dirumuskan that kalau saya pick up balik apa yang point yang saya suka bila saya mendengar discussion malam ni adalah satu, bukan setakat di mulut tapi dilaksanakan oleh kedua-dua bisnes yang ada pada yang kita featured pada malam ni. Dari segi ramai orang kata ni kita jaga dari segi kewangan, kita jaga dari segi team kita, leadership kita, semua ni ada. So ramai yang banyak bercakap tapi tak dapat tak laksanakan seperti apa yang dicakap. So saya rasa daripada contoh-contoh, daripada perkongsian yang dibagi dengan experience-nya tadi, saya dapat rasakan that apa yang dikongsikan malam ni adalah memang perkara yang dijalankan ataupun dilaksanakan. So saya nak bagi ruang sekejap saja dalam masa seminit kepada kedua-dua panel, semua seminit, advice kepada usahawan yang kat luar sana, tak kira whatever bidang, tak kira whatever dia punya peringkat, sama ada startup ke, orang dah grow ke, ataupun orang dah mature punya ni, mungkin ada satu advice ataupun 2 advice yang nak sharekan dalam tempoh seminit. Saya jemput Puan Zarina dulu.
pada saya the most important thing is your own discipline. So bila you ada disiplin diri you, you akan bawakan disiplin tu kepada you punya syarikat, kepada your ni. Without your own discipline, you takkan ke mana. So disiplin tu mesti kena ada. Disiplin diri you, so you akan bawa kepada disiplin tu kepada you punya staff, you punya company. So you must target your own goal, you jangan ikut orang. So kalau you rasa you nak pergi point A tu, orang pergi laju je. Kalau you tak boleh ikut, you ikut your own pace, you know. Tapi jangan terlalu leka. So usaha tu mesti kena ada, ya. Jangan you ingat nak pergi point A, tak apalah, sat lagi lah, besok lah, itulah, inilah. No, that is not the way. Kalau benda yang boleh buat sekarang, buat. Kalau you tak tahu, you cari macam mana nak buat, you explore, you tanya orang, you belajar, you baca buku, you know. Sekarang ni banyak sources for you to learn. Number 3-nya is you kena treat your staff tu as the most important asset in your company. Tak ada dia orang, tak adalah you. They are the backbone of the company. So you must treat them well. You orang kata jangan kedekut. You must reward them for their good work. You reward them. Okay. Lagi satu, you can also orang kata macam saya di Z Interior, kita luangkan kita punya tempat kerja tu ataupun masa kita ambil intern daripada all these colleges kan. Bukan saya nak kata kebanyakannya orang kata as a way of giving back lah, ya. Jadi ada masa untuk dia orang sama, belajar dengan dia orang. So it helps a lot, I'm happy to do that. So you must continue. So jadi itulah salah satu cara you nak menyumbang balik lah kepada Serving the nation lah. Because saya pun I started pun orang kata bukannya daripada bidang ni, bidang lain. So I learn a lot. So along the way tu you kena orang kata keinginan untuk belajar tu mesti sentiasa ada. Jangan you rasa you dah sampai tahap you kata you dah terror, dah tak perlulah, no, that is not. Belajar tu mesti kena ada. Never stop learning. Itulah, ya. And then the last is your financial lah. You must be strict, you must have discipline also. So this discipline also is very important. You dapat projek, you jangan fikir nak beli itulah, nak beli ni. No, that is not the way. Every single cent must be counted for. Even 50 sen ke keluar, you pergi beli tisu RM2 ke whatever, you mesti kena ada proper record and whatever. So those things saya belajar along the way because banyak sebenarnya kita nak kena belajar lagi ni, walaupun saya dah berpuluh tahun kan dalam there always new things to learn. So you kena fikir tu, ingat tu dalam apa-apa business pun kan. So kalau we are not willing to learn, we will never grow. Kita tak ada penambahbaikan dalam kita punya orang kata company. So macam mana company dan diri sendiri pun. So kalau you tak belajar, you duduk kat situ je lah tahap kan. So the world is evolving. Designs are very subjective, a lot of new products, a lot of new design. So you kena be at par lah dengan your competitors. Competitors banyak. So you kena ahead of them. So you kena belajar lah. So you kena catch up. Itu je. Baik. Okay. Terima kasih banyak Puan Rina. Puan Rina. 5 advice tadi tu Sam. Ya? 5 advice tu daripada Puan Rina. Itulah. Bonus. Bonus. Okey, Puan Rina.
Itulah tadi Puan Zarina pun agaknya dah sebut 4 yang kita cakap memang kebanyakannya pun advice daripada apa orang kata orang yang berniaga ni selalunya macam tu lah. Tapi bagi saya macam saya tekankanlah kepada wanita lah kan yang nak mulakan perniagaan. Nak berkecimpung dalam perniagaan. Ya, saya cakap jangan malu first. Sebab perempuan ni memang kuatlah dia orang kata sifat pemalunya kan. Saya rasa jangan malu. Jangan malu bertempat. Ya, malu bertempat betul. Sebab bagi kita macam saya sendiri kan, kita nak sapa orang dekat kedai pun bukan benda yang senang sebenarnya kan. Nak orang kata nak wujudkan keserasian tu kan bukan senang. Jadi orang kata repo. Kalau you malu, you memang tak boleh nak pergi sebab tak ada peniaga yang pemalu. Jarang saya nampak Instagram ke Facebook ke iklan yang pemalu boleh berjaya, jarang. Dia pendiam pun dia tak boleh je. Jadi saya rasa kena buanglah sifat pemalu tu bagi kita wanita ataupun lelaki sendirilah kan. Jangan terlalu pemalu. Lepas tu macam Puan Zarina cakap tadi, saya memang setuju sangat. Belajar. Jangan kita cakap bila kita dah duduk dekat position bos ni kita tak payah belajar. Actually kita kena belajar. Hari ni belajar ni, besok belajar ni. Kita kena tukar. Macam tadilah Puan Zarina pun ada kata kan, kadang-kadang kita tak tahu walaupun kita sebagai bos kita tak tahu apa yang staff kita tahu. Diorang mungkin lebih tahu daripada kita. Why not kita ambil lah sedikit. Walaupun staff, walaupun mungkin orang muda kurang pengalaman, tapi banyak mungkin dia punya exposure berbeza tak? Ya betul sebab memang saya kadang-kadang pada lebih pada tahun ni lah saya memang belajar banyak. Sebab dulu saya ni ada sikap yang susah sangat nak mendengar orang kata opinion dari orang lain. Mungkin sifat saya lah ya. Mungkin orang kata dah dilahirkan keras kepala ke macam mana ke tapi tahun ni macam cukup mencabar bagi saya dugaan demi dugaan pandemik apalah semua kita cakap sebenarnya betul. Kita kena dengar daripada tim kita, supplier, kawan-kawan kita. Macam boleh dikatakan macam saya pun baru berkenalan dengan Encik Asri dengan Puan Zai. Saya kadang-kadang saya pun bertanya walaupun bukan dalam bidang yang sama tapi saya bertanya kepada macam Puan Zai sendiri macam mana Kak, macam mana kan. Sebab kita kadang kita tak tahu. Orang lain lebih orang kata mungkin dia ada kepakaran tu. Kita tak ada kepakaran. Kepakaran saya mungkin perabot saja. Mungkin bukan kepakaran lain. Jadi saya rasa jangan malu bertanya jugalah. Bagi saya macam ni lah. Dari segi usia yang macam saya ni saya rasa banyak sangat benda yang perlu saya belajar. Mungkin Puan Zarina boleh jadikan jadi sifu saya. Boleh nanti. We can learn from each other. InsyaAllah. Alright, baik. So bagi pihak ABA Malaysia, sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih. Tadi masa pembukaan tadi saya cakap ribuan terima kasih. Ni dah penghujung saya jadi jutaan terima kasih. Banyak yang sharing keywords yang saya kira sangat penting, sangat kritikal untuk usahawan-usahawan kat luar. In fact, saya sendiri pun banyak belajar malam ni. Banyak poin-poin yang dah dikongsi tu dia kita refresh balik and then I believe apa yang dikongsikan malam ni memberi manfaat kepada semua yang mendengar, insyaAllah. So with that, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang menonton dan juga kepada panel Puan Zarina daripada Z Interiors, Puan Nursina daripada The Goods Interior dan juga Coach Asri Yusof daripada ABA Malaysia sendiri. Baik, with that saya ucapkan selamat malam hingga kita berjumpa lagi minggu depan. InsyaAllah minggu depan kita akan bawa 2 lagi usahawan. Saya kailah ikutkan kita punya perancangan usahawan wanita juga. So kali ni dalam bidang yang berbeza. InsyaAllah satu bidang yang menarik untuk kita dengar pada minggu depan. InsyaAllah. Dan kalau ikut jadual, minggu depan dan minggu depan lagi sekali pun saya rasa enggak. Dua-dua perempuan. Ya. Usahawan wanita. Tu Tuhan susun tu Coach. Kita buat plan dia jadi lain. Dia ikut macam tu. So insyaAllah kita akan jumpa dalam minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik.